dikenal dengan teori perkembangan moralnya. Teori Calvert juga merupakan lanjutan daripada teori Jean Piaget. Lawrence Calvert berfokuskan kepada peringkat-peringkat perkembangan moral dalam diri individu tersebut. Hal ini kerana Calvert menekankan bahawa individu mempunyai perbezaan dalam membuat penaklukan berkenaan pendedahan dan perkembangan moral masing-masing. 3 tahap dan 6 peringkat perkembangan moral menurut Calvert. Tahap pertama iaitu pra-konvensional. Pra-konvensional ini perlakuan akan dinilai berdasarkan ganjaran dan hukuman yang akan diterima akibat perlakuan tersebut. Di peringkat pertama iaitu orientasi kepatuhan dan hukuman. Kita dapat melihat kanak-kanakan berumur 4 tahun. Mereka ini menilai bergantung kepada kesan fizikal yang dikenakan ke atas mereka. Selain itu, mereka tidak dapat menilai sesuatu dari segi tujuan tetapi lebih tertumpu kepada akibat yang mereka terima. Peringkat kedua iaitu orientasi ganjaran pribadi. Ini lebih menumpukan kepada kehendak dan perasaan sendiri, iaitu sesuatu dinilai baik atau jahat adalah berdasarkan penilaian terhadap kesan ke atas mereka. Ini bermakna apa yang dapat memuaskan hati atau menggembirakan mereka itulah yang dianggap baik dan sebaliknya. Tahap kedua iaitu konvensional. Individu tersebut sudah mula mengaplikasikan peraturan berdasarkan sesuatu yang telah ditetapkan. Di peringkat ketiga iaitu orientasi perlakuan baik, iaitu kecenderungan untuk menolong atau lebih dikenali dengan sifat altruistik, iaitu menolong orang lain yang berada dalam kesusahan atau menyiapkan kerja dianggap sesuatu yang baik. Peringkat keempat iaitu akur kepada sistem sosial dan etika peraturan. Kita dapat lihat dari segi penghormatan seseorang itu kepada undang-undang sedia ada. Individu ini menghormati undang-undang di atas rasa keyakinan terhadap undang-undang yang ada dan sanggup memperjuangkannya. Menurut Calvert, nyawa itu sebagai sesuatu yang kudus atau suci. Contoh, ramai remaja dan orang dewasa bertindak berdasarkan pemikiran moral. Tahap ketiga iaitu pasca konvensional. Kita dapat sudah mula menerokai pilihan atau memilih alternatif lain dalam penaklukan moral. Di peringkat kelima iaitu etika kontrak sosial dan hak individu, di mana tingkah laku moral adalah berteraskan kepada kepentingan sosial dan perjuangan ke arah kedaulatan masyarakat, di mana individu pada peringkat ini menghormati undang-undang tetapi percaya bahawa undang-undang perlu diubah sesuai untuk kesejahteraan umat atau manusia. Peringkat keenam iaitu etika prinsip sejagat, di mana tingkah laku moral berasaskan kesedaran pendiri yang meletakkan nyawa manusia, keadilan dan maruah pada peringkat tertinggi. Oleh itu, mereka sanggup menerima hukuman di atas kesalahan yang dilakukan dengan rela kerana menghormati undang-undang sedia ada. Model pembangunan sosial itu merupakan kenakalan yang mengamalkan dinamik pandangan tentang tingkah laku manusia, di mana golongan muda mempelajari tingkah laku melalui persekitaran mereka. Misalnya, golongan muda ini mempelajari tingkah laku di rumah, di sekolah dan rakan sepermainan mereka. Namun begitu, tingkah laku ini tidaklah tetap, malah ianya berubah sepanjang hayat. Laluan kepada kenakalan iaitu penyelidikan wafid. Dalam penyelidikan wafid telah mengkaji laluan kepada jenayah dan kenakalan di kalangan belia. Kajian ini juga telah menemui tanda-tanda tingkah laku antisosial dari usia prasekolah dan terus menunjukkan tingkah laku antisosial jenayah di masa remaja hingga menjadi dewasa. Oleh itu, terdapat beberapa cara kenakalan yang ditemui dalam penyelidikan ini, yaitu cara kenakalan LCP dan IL. Cara kenakalan LCP ini membawa maksud life course persistent, yaitu belia berterusan kursus hayat. Namun begitu, cara kenakalan LCP ini berbeza ketaran dengan cubaan lain. Cara kenakalan LCP ini juga sering dicirikan dengan ciri-ciri biopsiko yang lain seperti AAD, yaitu gangguan kekurangan perhatian. Oleh itu, cara kenakalan LCP ini akan cenderung kekal sebagai pesalah dari semasa ke semasa sehingga golongan cara kenakalan LCP ini menjadi dewasa. Manakala cara kenakalan AL pula membawa maksud adolescence limited, yaitu pesalah yang terhad kepada remaja. Selalunya, cara kenakalan AL ini dicirikan dengan kurang neuropsikologi masalah. Neuropsikologi bermaksud hubungan otak dengan tingkah laku seseorang.
jenayah serta kenakalan pada corak AI ini adalah kurang meluas. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka biasanya memulakan kerjaya mereka dalam jenayah